kes COVID-19 di Malaysia kembali mencecah angka 4,000 apabila 4,498 kes baru dilaporkan hari ini. Saya Nur Najihah Ittisa binti Ibrahim. Saya Nur Syazwana binti Kamal. Saya Syed Muhammad Afnan Afiq bin Syed Muhammad Zamri. Saya Farwal Manifidin. Saya Muhammad Mushid bin Arifin. Saya Nur Adrin Sakina binti Azizin. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nasuha binti Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton Buletin Utama. Saya Nur Najihah Ittisa binti Ibrahim bersama rakan-rakan penyampai pada hari ini. Saya Nur Syazwana binti Kamal. Pandemik COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia menjadi masalah utama di dunia dan juga merupakan krisis kesihatan bagi umat manusia. Dalam sektor pendidikan, pandemik itu memberikan kesan yang sangat banyak seperti kebanyakan sekolah ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Beberapa negara telah menutup sekolah dan menyebabkan sekurang-kurangnya 290.5 juta pelajar di seluruh dunia mengalami gangguan aktiviti pembelajaran kerana sekolah ditutup oleh kerajaan. Sejumlah 83 kluster COVID-19 melibatkan 4,868 kes dilaporkan dalam sektor pendidikan di Malaysia sepanjang tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Dahan Babu berkata, daripada jumlah 83 kluster tersebut, sebanyak 49 ataupun 59.04% kluster dengan jumlah 2,617 kes adalah masih aktif. Daripada jumlah kluster tersebut juga, sebanyak 39 atau 46.99% kluster dengan 1,420 kes melibatkan subkategori sekolah atau institusi Kementerian Pendidikan Malaysia. Tambah beliau, 19 atau 22.89% kluster dengan 1,870 kes melibatkan subkategori pendidikan tinggi dan 25 atau 30.12% kluster dengan 1,578 kes melibatkan subkategori pendidikan lain. Kesan daripada pandemik COVID-19 ini menyebabkan kerajaan terpaksa melaksanakan ataupun memperkenalkan program pembelajaran secara dalam talian. Pembelajaran dalam talian merupakan pembelajaran yang berdasarkan teknologi media digital yang bahannya dihantar secara elektronik atau dalam bentuk fail kepada pelajar dari jarak jauh menggunakan rangkaian internet dan media komputer. Menurut kerajaan, pembelajaran dalam talian ini merupakan cara paling berkesan dan efektif untuk melakukan pembelajaran di tengah pandemik saat ini. Laporan yang seterusnya bersama saudara Syed Muhammad Afnan Afiq. Silakan. Antara faktor yang mendorong kepada permasalahan pembelajaran dan tingkah laku pelajar semasa pandemik COVID-19 ialah akses yang terhad terhadap internet dan gadget. Hal ini kerana semasa pandemik COVID-19, proses pembelajaran dijalankan secara atas talian. Setiap pelajar perlu mengakses aplikasi seperti Google Meet dan Zoom untuk menghadiri kelas. Namun, tidak semua pelajar mempunyai peranti yang tersendiri. Ada yang berkongsi bersama adik-beradik yang lain dan ada yang menggunakan peranti ibu bapa. Selain itu, aplikasi seperti Google Meet dan Zoom juga memerlukan sambungan internet yang stabil dan data yang mencukupi. Apakah bagi mengatasi masalah tingkah laku dan pembelajaran murid dari segi kekurangan bahan bacaan ataupun nota adalah pihak sekolah harus menyiapkan dan menghantar bahan tersebut kepada pelajar secara berdepan maupun secara online. Hal ini disebabkan terdapat beberapa pelajar yang tidak dapat menghadirkan diri ke dalam kelas atas sebab faktor masalah untuk mengakses internet adalah terhad. Maka itu,
Penyediaan bahan untuk pelajar dalam situasi seperti ini akan membantu pelajar untuk meneruskan pembelajaran mereka walaupun tidak dapat menghadirkan diri pada waktu kelas yang ditetapkan. Seterusnya, langkah untuk mengatasi masalah tingkah laku murid iaitu dari segi isu kehadiran. Apabila pelajar yang kerap tidak hadir ke sekolah, maka pihak sekolah akan membuat perjumpaan dan memberi teguran. Sebagai contoh, setiap sekolah mempunyai guru kaunseling dan guru disiplin. Jadi, apabila pelajar yang kerap tidak hadir ke sekolah, mereka akan dipanggil untuk diberikan sesi kaunseling. Selain daripada itu, jika isu kehadiran ini semakin berleluasa, maka pihak sekolah akan ke rumah pelajar untuk menziarah atau lawat bagi mengenal pasti sama ada pelajar yang terbabit mempunyai masalah atau tidak oleh kerana tidak dapat hadirnya ke sekolah. Antara cabaran yang menjadi masalah hari ini ialah cabaran Standard Operation Procedure SOP semasa sesi pengajaran dan pembelajaran bersemuka. Cabaran SOP merupakan cabaran yang utama kerana kita semua sedia maklum bahawa dunia kini berhadapan dengan pandemik COVID-19 di mana seluruh negara dalam apa jua sektor termasuk sektor pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan norma baharu. Cabaran guru ialah guru perlu memastikan pelajar-pelajar mematuhi Standard Operation Procedure semasa di dalam kelas, kantin dan sekitar kawasan sekolah. Sebagai contoh, guru perlu mengutamakan penjarakan sosial antara pelajar-pelajar dan perlu mengambil suhu setiap pelajar. Hal ini kerana sesetengah pelajar bersifat dinamik dan tidak faham akan bahayanya virus COVID-19 ini. Mereka lebih ingin berdamping dengan kawan-kawan mereka. Jadi, guru-guru terpaksa mengingati pelajar-pelajar untuk sentiasa mematuhi Standard Operation Procedure semasa di sekolah. Oleh itu, cabaran SOP ini sangat perlu dititik beratkan oleh setiap pelajar dan warga sekolah bagi menjayakan sesi PDP bersemuka semasa pandemik kini. Secara menyeluruh, masalah tingkah laku dan pembelajaran pelajar sewaktu COVID-19 sememangnya tidak dapat dinafikan lagi adalah masalah yang serius untuk sistem pendidikan di negara kita. Dengan keadaan sedemikian, guru-guru telah mengatasi masalah ini dengan begitu proaktif dan berkesan. Justru itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sewajarnya bersama-sama berganding bahu dalam menyelesaikan masalah ini. Sebagai penutup wacana, kami berharap video ini dapat memberi sedikit sebanyak kesedaran untuk masyarakat supaya peka akan masalah tingkah laku dan pembelajaran pelajar. Sebelum menutup tirai video pembincangan kami ini, izinkan saya membaca satu rangkap pantun yang bertajuk Melawan COVID-19. Kembang pelahan ekor si merah, warnanya pasti serikan hutan. Patuh arahan, bataskan jarak, terhindar kita dari jangkitan. Sekian sahaja dari kumpulan 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, semasa COVID-19 ni, kalau yang awal-awal dulu PDPR lah kan. Sebelum bersemuka kita ada PDPR. So semasa PDPR, biasalah cikgu-cikgu ramai yang maklum pada kami. Budak-budak tak ambil respon, tak respon dalam grup. Okay, banyak senyap je. Itu masa PDPR. Bila bersemuka pula, kehadiran lah. Sebab bila bersemuka, pada awal-awalnya murid hadir, tapi ada juga yang parent tak bagi hadir. So sebagai cikgu kaunseling, memang kami akan panggil untuk sesi kaunseling. Dan setiap bulan tu akan ada program untuk motivasi pelajar. Sebab memang motivasi mereka ketika itu sangat down lah. Sebabnya bila tarikh SPM asyik ditunda sahaja, pelajar memang motivasi sangat rendah. Okay. So kami buat di pihak kaunseling, kami buat sesi kaunseling, kami buat sesi bimbingan, kami juga buat program motivasi.